Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anik Mukri bin Muhammad, nombor matrik 051150. Saya akan membentangkan tajuk Zawahir Ijtimaiyah lin Nasqi As-Siyasi As-Saudi, iaitu fenomena sosial sistem politik Saudi. Okey, kalau kita tengok daripada kajian sistem pemerintahan asas dalam masyarakat Arab Saudi ni, dia memperhatikan ciri sosial yang merangkumi pendekatan umum terhadap cara hidup masyarakat. Okay, yang kedua adalah tarbiyah wataniyah fil mujtami' as-Saudi, iaitu pendidikan negara. Pendidikan negara bermaksud pendidikan patriotisme dalam masyarakat Arab Saudi. Pendidikan patriotisme telah menjadi satu keperluan dan kepentingan untuk menyatukan masyarakat pada zaman kini. Proses ini proses yang berterusan dan tidak pernah berhenti dengan tujuan untuk menanamkan dalam jiwa warga negara mengenai budaya politik. Dan ia bermula pada usia sekitar 7 tahun ketika anak itu mengikuti sistem rasmi pendidikan sekolah. Seterusnya kita akan tengok Asy-Syai'at fil Mujtami' as-Saudi, iaitu di bawahnya adalah At-Tasri Asy-Syai'ah bainal afrad wal jama'at fil jami'il mujtami'at al-insaniyah wa ala mukhtalif al-azminah wal mukhtalif al-amkan, iaitu berita khabar angin yang berlaku antara individu dan kumpulan dalam masyarakat kemanusiaan pada masa yang berlainan di tempat yang berbeza. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Surah Al-Azim akhir ayat. Bermaksud, wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan ataupun kejahilan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Penanaman nilai dan prinsip keagamaan serta moral dalam jiwa anggota masyarakat dan pengembangan keyakinan diri menjadikan khabar angin ini sebagai satu benda yang biasa dan dikuasai oleh mereka yang disifatkan sebagai fasik. Okay, baik, seterusnya adalah kita masuk kepada kepentingan penyelarasan pendidikan, iaitu ahamiyah an-nasqu tarbawi. Sistem pendidikan dianggap sebagai salah satu sistem sosial yang penting kerana dia berurusan dengan individu secara langsung, dan untuk itu kita dapati institusi pendidikan ni melibatkan daripada aspek kekeluargaan dan sekolah, masjid serta masyarakat, dan organisasi ini perlulah bekerja keras untuk menyampaikan pengetahuan yang telus dengan cara teknikal yang luar biasa. Dan yang kedua adalah mafhum tarbiyah, iaitu konsep pendidikan. Pendidikan juga mempunyai konsep yang luas dan sehingga dapat merangkumi proses di mana individu dan kumpulan memperoleh kaedah tingkah laku baru dengan cara yang mempengaruhi perubahan nilai dan arus semasa yang mengelilinginya secara automatik atau sengaja atau kedua-duanya. Yang ketiga adalah perkembangan tarbiyah. Kalau kita tengok perkembangan tarbiyah, dia bermula dengan sistem kekeluargaan. Jadi keluarga adalah organisasi pertama dan sekolah pertama yang menetapkan peraturan asas untuk pendidikan, yang mana memberi kesan yang mendalam kepada perkembangan anak-anak dan pengalamannya sepanjang pembesaran di dalam keluarga. Dua adalah yang zuru at-tiflu ilal walidi. Anak memandang ibu bapanya sebagai idola dan teladan untuknya. Jadi anak-anak banyak dipengaruhi moral dan pendapat ibu bapa. Jim, at-tiflu yata'athar bil awamil wara'iyah anil walidi. Anak itu dipengaruhi oleh faktor genetik ibu bapa, yang mana memperoleh ciri-ciri dari segi kecenderungan intelektual dan bahasa seharian yang digunakan ataupun persediaan neurologi secara semula jadi. Yang seterusnya adalah al-madrasah. Antara perkara penting yang terdapat di dalam sistem pendidikan madrasah adalah pelajar itu dapat pengetahuan agama di tangan pakar. Bermakna guru-guru yang pakar boleh memindahkan ilmu dan berkongsi ilmu dengan para pelajar. Yang kedua adalah memindahkan warisan budaya lampau, budaya-budaya adat masyarakat Arab yang lepas,
dapat dipindahkan kepada pelajar yang baik-baik. Dan yang ketiga adalah bergantung pada peraturan yang ditetapkan oleh pakar. Sekolah dapat membentuk disiplin pelajar juga kerana terikat dengan peraturan. Dan seterusnya adalah tahap pertengahan antara keluarga dan masyarakat, yang mana madrasah ini menjadi satu jabatan untuk menghubungkan keluarga dengan sosial masyarakat, dengan sistem sosial masyarakat di luar. Dan seterusnya adalah dapat mengembangkan bakat pelajar yang terpendam. Dalam suasana kebebasan di sekolah, mereka dapat menceburi dalam pelbagai aktiviti. Dan yang ketiga adalah Al-Mujtami' Al-Insaniyah, iaitu masyarakat dan kemanusiaan. Masyarakatan berkisarkan tajuk kepada perlu kita membantu sesama masyarakat agar sistem sosial dapat dipelihara dengan baik dari zaman ke zaman. Seterusnya, Saudari Arina akan menyambung pembentangan yang seterusnya yang berkaitan tarbiyah sebelum Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Arina Amni binti Darabi 050718. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan daripada saudara Anik, iaitu yang keempat ialah pendidikan sebelum Islam. Di Mesir, pendidikan ni lebih tertarik kepada seni dan industri dan pendirian bangunan besar seperti kuil dan piramid. Akan tetapi ahli falsafah juga dia mementingkan pendidikan, terutama di Yunani. Pendidikan di Athens ni adalah untuk para ahli falsafah dan ingin mengembangkan kepribadian untuk mencerahkan fakulti. Bagi mereka, pendidik tu adalah hamba kepada pelajar, yang mana pendidik tu membawa buku dan keperluan untuknya. Akan tetapi di Sparta, pendidik ni dia nak menjadikan anak-anak mereka ni lebih berperwatakan sosial apabila mereka ni keluar daripada institusi pendidikan tersebut, supaya bila keluar tu anak-anak mereka ni menjadi pembela Sparta dan warga negara yang baik di dalamnya. Seterusnya, dalam kalangan orang Arab sebelum Islam, pendidikan ni dia memfokuskan untuk pelihara kehidupan, untuk mendorong kehidupan, untuk mematuhi kebiasaan yang luhur. Sebab sebelum datangnya pendidikan ni, mereka menemukan beberapa ekstremisme dalam kehidupan mereka, seperti fanatik dan pembunuhan bayi perempuan. Mungkin dengan pendidikan ni mampu untuk membaiki fanatik mereka terhadap agama mereka. Seterusnya, yang kelima ialah pendidikan Islam. Maksud pendidikan Islam ialah membawa perubahan tingkah laku individu ke arah yang diinginkan dari sudut pandangan Islam. Yang kedua, sumber pendidikan Islam ada 3, iaitu Al-Quran, Sunnah Nabi yang mulia dan warisan nenek moyang. Yang keenam ialah ada beberapa kaedah pendidikan Islam, iaitu yang pertama ialah pembelajaran melalui percubaan dan kesilapan. Yang kedua ialah hiwar, iaitu dialog. Yang ketiga, persamaan dan memberi peribahasa. Yang keempat, al-qasas, iaitu kisah-kisah. Yang kelima, tanpa keganasan. Seperti contoh, pada zaman sekarang, pendidikan ni di sekolah tidak dibenarkan menyalahi undang-undang jika berlaku keganasan kepada anak murid ataupun anak murid berlaku ganas kepada guru-guru mereka ataupun kawan-kawan mereka, atau dengan istilah kata lain, bully cyber ataupun bully secara fizikal. Apabila datangnya pendidikan Islam ni, maka pendidikan Islam ni adalah tanpa keganasan. Maka dak wujudlah keganasan dalam pendidikan Islam ni. Dan yang terakhir ialah bertaubat dan meminta pengampunan. Seterusnya, poin yang ketujuh ialah pendidikan dalam masyarakat barat. Pendidikan dalam masyarakat barat ni ada 2. Yang pertama ialah pendidikan kolektif, iaitu socialism. Ini dijelaskan oleh peranan Qaim dalam bukunya, iaitu Bunuh Diri. Pendidikan ni bergantung sejauh mana hubungan individu ni dengan masyarakat. Semakin lemahnya hubungan individu dengan masyarakat, maka semakin dekatlah dia ni dengan bunuh diri. Maka kita selaku individu ni perlulah bergaul dengan masyarakat untuk mengelakkan diri daripada bunuh diri.
Yang kedua ialah pendidikan percuma, iaitu pendidikan demokrasi. Perkara itu telah dijelaskan oleh salah seorang penulis Perancis bahawa seorang anak itu menghindari pengaruh masyarakat. Pendidik ataupun mak ayah mereka tak dibenarkan untuk mencampuri urusan pemuda yang membesarkannya kecuali dari jauh. Yang ke-8, iaitu yang terakhir, ialah peranan ibu dalam pendidikan. Seperti mana yang kita tahu, ibu ni adalah guru yang pertama bagi anak-anak mereka. Jadi, seorang ibu yang jahil ataupun bodoh, anak-anak dia akan menjadi bodoh seperti dia kerana anak-anak ni minum susu daripadanya. Maka kita sebagai bakal ibu ataupun ibu perlulah menimba ilmu supaya generasi ataupun keturunan kita pada masa akan datang lebih bijak dan lebih berintegriti daripada kita zaman sekarang. Sekadar itu sahaja pembentangan saya. Saya menyerahkan poin seterusnya kepada ahli grup saya yang ketiga, iaitu Syed Ikmal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syed Ikmal bin Saimuddin. Terima kasih kepada saudari Amni atas pembentangan itu tadi, dan hari ini saya akan membentangkan yang bertajuk Az-Zawahir Ijtimaiyah fi Nasakh At-Tarbawi As-Saudi, yang bermaksud fenomena sosial yang berlaku di sistem pendidikan Saudi. Baiklah, yang pertama, At-Ta'lim Al-Banat fi Mumlikah Al-Arabiyah Al-Saudiyah. Poin yang pertama, ta'adu hazihi zahirah min zawahir allati marad binama'i ta'lim fil mumlikah as-saudiyah wa min khilali tatba' Misr fil ta'lim fi mumlikah bijana' an-ta'lim al-bani siyat ta'lim in-banat min salasina ulama. Dan bermaksud fenomena ini adalah salah satu fenomena yang telah melalui sistem pendidikan di kerajaan Arab Saudi, dan menelusuri prosesnya pendidikan ini, kerajaan mendapati bahawa pendidikan kanak-kanak lelaki mendahului pendidikan anak perempuan lebih daripada 30 tahun disebabkan oleh pendapatan adat dan tradisi pada zaman itu. Baiklah, poin yang kedua, lakin darurah at-taghyir wa at-tahwil hiya ad-duburah al-qardiha nafsiha ala al-hayat al-ijtimaiyah najdiyah lil-taghyirat al-iqtisadiyah. لذلك كانت عملية وتكوين وعي بأهمية التعليم ومرأة من أصل مراحل في قضية تعليم البنات. Yang bermaksud, tetapi perlunya perubahan dan transformasi ini seterusnya memaksa dirinya mengenai kehidupan sosial sebagai akibat dari perubatan ekonomi. Begitu juga dalam proses mewujudkan kesedaran akan pentingnya mendidik wanita. Baiklah, slide yang kedua adalah marahil tatawur at-ta'limul banat, bermaksud tahap pembelajaran bagi wanita. Baiklah, marhalatul ula, marhalatul qatabib, ibarah an as-sayyidah aw majmu'ah min sayyidat mujtami' يختصص في منازلهن يلقنه فيها دروس في القرآن والقرآن الكتاب. Yang bermaksud tahap pertama ini adalah tahap khutab. Ia terdiri daripada seorang wanita, tak pun sekumpulan wanita lah yang hidup dalam pemasyarakatan, memperuntukkan bilik di mana mereka agar dapat menulis dengan membaca Al-Quran. Baiklah, tahap yang kedua adalah Al-Marhalah Saniyah, Marhalah Madrasil Ahliyah, yang bermaksud tahap sekolah swasta, yang contohnya anggota masyarakat dapat mengembangkan madrasah dan mengubahnya menjadi sekolah swasta. Beberapa di antaranya mengikuti kurikulum Kementerian Pendidikan, dan Arab berusaha untuk mengembangkan kurikulum terutama dengan memanfaatkan pengalaman negara-negara Arab. Baiklah, tahap yang ketiga adalah Marhalah Salisah, Marhalah Madrasah Hukumah Insya' Raisah Ta'limul Banat, yang bermaksud tahap sekolah kerajaan yang penubuhan presidensi pendidikan gadis. Ia adalah salah satu peringkat pembangunan yang paling penting pendidikan anak perempuan kerajaan, di mana penubuhan presiden ni pada tahun 1920 Hijrah adalah motivasi yang kuat bagi memuaskan pendidikan itulah, supaya dapat menyusun kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah di tempat itu.
Baiklah, seterusnya as-salbiyat wal ijabiyat wal qunuwat wal qadaiyah wa as-salihah, bermaksud kelebihan dan kekurangan saluran satelit dan kesannya. Al-asar al-saqafi al-ilmi al-idah min khilal ad-darasat an-nisbah al-aliyah fil bilad arabiyah liha ta'sir salbi mubashir asna'u talqi min hadarah al-wa'da suwa'u kanat min khasiri basr mubashir al-khairihi. Maksudnya, telah ditunjukkan melalui kajian bahawa peratusan mekanisme di negara Arab mempunyai kesan negatif negatif menerima peradaban ekspatriat, sama ada melalui langsung atau sebaliknya. Bagi pelajar, mereka duduk menonton TV selama berjam-jam dan ini mempengaruhi mereka dari segi yang pertama, al-idaf al-musti at-ta'lim lidah ifratul ummah, bermaksud melemahkan tahap pendidikan ummah. Dan yang kedua, al-syubu' al-khumul al-kisal ra'dum jibah nadul lil ghira wa talfir yuni lil musyahadi biladil arabiyah hudusa, yang bermaksud kebiasaan, kelesuan, kemalasan dan kurangnya kesungguhan para pelajar ni untuk mempelajari ilmu Arab, iaitu Al-Quran lah. Baiklah, yang kedua adalah kesan sosial, al-asar ijtimai. Yang pertama, adkhul kasiru min adat saniyah ila durid muslimin wal injabiyah biha, yang bermaksud pemergian wanita dan fashion antarabangsa. Maksudnya banyak tabiat buruk lah ke atas rumah orang Islam ni terhadap mereka. Yang kedua, da'iful qiyamu yuhquq walidain qat'i arham wa talfiqu asar, yang bermaksud kelemahan hak ibu bapa, pemotongan keluarga dan pengabaian hak jiran. Yang ketiga, al-aniyah wajibuz zad wa da'uruhul ma'nawiyah, yang bermaksud ego, cinta diri dan semangat menjadi rendah. Dan yang keempat, al-ansaraf an rasail i'lamu wataniyah, yang bermaksud berangkat dari media nasional. Seterusnya adalah kelebihannya, al-ijabiyah. Yang pertama adalah al-husul ala maklumat mufidah an dulu allati la tatawaffaru kasiru min ma'lumati hauliha. Yang kedua, al-isham fi tatawir tabadil al-ilmi as-saqafi al-alimi wa tafdad minha fi taqdim ta'lim lil manhaj khalfiyah. Dan yang ketiga, al-taqtiyah hayyu lil bana'il muhimmah, yang bermaksud kelebihan yang pertama adalah mendapatkan maklumat berguna mengenai negara yang tidak banyak maklumat tersedia mengenainya. Dan yang kedua, menyumbang kepada pengembangan pertukaran ilmiah budaya antarabangsa. Dan yang ketiga, untuk memanfaatkan dalam menyediakan pendidikan untuk kurikulum yang berbeza. Baiklah, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyambung pembentakan saudara Syed Iqmal seperti tadi berkenaan dengan tajuk saya, iaitu susun atur dalam penciptaan makhluk. Baiklah, Allah ini menciptakan manusia untuk suka membuat kebaikan dan juga meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Mana kata lain, melakukan tanggungjawab supaya tidak lari daripada jalan yang benar dan juga bersalahan dengan diri. Maka kita sebagai manusia ini wajib sayang akan diri kita dan juga masyarakat juga. Dan kita kena ambil kepentingan dan menjadikan kita ini ada hubungan yang baik dan juga bahagia dalam hubungan kita sesama masyarakat. Okey, yang pertama, tajuk pertama iaitu perasaan, akhlak dan juga fitrah. Umumnya manusia ini boleh kita katakan sifatnya semua jadi, dan juga kehidupan masyarakat kebiasaannya telah diwujud ataupun telah wujud sejak zaman dulu lagi. Boleh dikatakan ia mengambil kira tingkah laku yang disenangi ramai. Kiranya kalau kita buat perkara baik, ramai suka. Masyarakat pun mengambil positif terhadap kita. Dan masyarakat inginkan tingkah laku yang baik untuk individu itu. Kiranya dalam satu masyarakat itu inginkan seseorang itu menjadi yang lebih baik, untuk menjadikan tauladan, untuk menjadikan contoh untuk masyarakat juga. Okey.
Dan semua lapisan masyarakat, manusia juga kenalah meninggalkan semua perkara-perkara yang jahat agar masyarakat tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak diingini itu. Baiklah. Okey, yang kedua itu sumber ataupun penilaian moral. Setengah penentuan penilaian moral, yakni naluri dilahirkan dalam diri manusia itu yang mengikut pengalaman sebelumnya, dan dilihat setengah yang lain iaitu penilaian moral dan pengetahuan antara kebaikan. Kiranya kita buat kebaikan, itu mungkin disebabkan perkara yang sebelum ni kita tolong orang, maka akan datang tu kita akan rasa lagi kebaikan tu perlu kita buat agar disenangi ramai. Kita pun rasa macam sedap, bahagia sebab kita tolong orang. Jadi masyarakat pun bila tengok kita buat kebaikan, dia menerima kita dengan baik. Kalau kita buat buruk, bukan semua masyarakat macam boleh terima. Kadang-kadang dia memaki kita. Apa yang perlu kita buat kebaikan. Kita tinggal perkara yang buruk. Okey. Yang seterusnya, ketiga, iaitu peranan, tujuan, bimbingan dan akhlak. Okay, tujuannya adalah berperanan besar dalam bimbingan akhlak manusia. Manusia yang warak hakikatnya mencari ridha Allah, iaitu membentuk akhlak yang terpuji dalam semua perbuatannya. Boleh dikatakan kita kena mencari ridha Allah dalam masa kita sama kita membuat kebaikan. Kita jangan buat kebaikan itu niat kita salah. Kena kita niat kita buat kebaikan tu kita untuk mencari ridha Allah. Kita jangan sebab untuk kita nak dipuji ramai. Niat kita salah dari situ. Kita kena baiki niat kita. Niat tu penting. Bila kita baiki niat kita, insya-Allah senang. Allah tahu apa niat kita sebenarnya. Okey, seterusnya kita mestilah membentuk akhlak yang terpuji dalam semua perbuatan agar Allah meredai perbuatan kita dalam kehidupan kita selama ini. Kita utamakan benda-benda wajib dulu, kita tinggal benda-benda yang bukan wajib, kita utamakan yang buat yang wajib dulu. Mana kata kita tunjuk contoh yang baik, kita solat berjemaah, kita ajak masyarakat kita solat jemaah agar masyarakat tahu pentingnya berjemaah dalam solat ini. Banyak manfaat, banyak fadilatnya. Okey, dan kita boleh mengambil beratlah manusia ini dengan harta. Kena boleh katakan harta ni penting juga, tapi kita jangan leka untuk mengambil harta. Kalau kita ada harta banyak, kita jangan leka dalam dunia ni. Kita ada harta banyak, kita kena guna dengan cara yang baik. Dalam kata yang sama, kita menderma, kita tolong orang susah. InsyaAllah harta-harta kita tu tak sia-sia. Amalan kita diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya keempat iaitu pengertian akhlak Islamiah, iaitu kebajikan yang membimbing syariat Islamiah itu yang dapat membawa kepada kemanusiaan ataupun dapat membawa kemanisan itu sendiri. Kita makna kata lain, syariat Islamiah ini dia luas, perkara yang luas. Contoh makna kata lain, Islam itu indah. Kiranya kita ikut syariat Islam ni, maka kita dapat rasa kemanisan tu. Kita bagi manfaat kepada orang lain. Kita macam contoh saya kata tadi, kita ajak semua masyarakat solat berjemaah. Maka bila kita ajak semua tu, kita akan rasa nikmat yang memang kita kata istimewa. Sebab semua orang mungkin tak rasa, tapi setengah orang kalau kita kusyuk, kita ikhlas dalam kita ajak masyarakat beribadah bersama, kita akan rasa nikmat kemanisan tu. Kita ajak membuat kebaikan, kita ikut syariat Islam, maka Allah mengangkat kemuliaan, mengangkat darjat, dan juga boleh kata lain masyarakat pun senang dengan kita. Kayaknya Allah pandang kita tinggi sebab kita membuat kebaikan. Kita ajak orang buat kebaikan. Itu kita ajak solat jemaah, tu pahala besar dah kita dapat sebab kita ajak orang. Okay, yang seterusnya, yang kelima itu sumber daripada tajuk saya ni, ia berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi banyaklah sumber-sumbernya, tapi saya boleh katakan yang kedua-dua sumber ni yang utama, itu sumber daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay, seterusnya kesan hubungan bermasyarakat. Macam mana tu? Okay, akhlak Islamiah adalah penyatuan dalam perpaduan Muslim. Boleh katakan
akhlak Islamiah ni boleh katakan kita mempunyai akhlak yang baik, kita menunjuk contoh kepada masyarakat dan masyarakat pula ikut contoh kita tu, dia buat apa yang kita buat, perkara yang baik, maka kita boleh menyatukan perpaduan sesama masyarakat, kita boleh menyatukan sesama Muslim, kita boleh macam-macam lagi, kita boleh sama-sama kita bergabung tenaga untuk menyatukan dan juga untuk mengembangkan ajaran Islam. Dengan cara ini, kiranya cara ini saja macam boleh kita kata mengukuhkan perpaduan antara masyarakat, sebab kita mencari cara yang betul. Kita mencari dalam cara akhlak Islamiah, kita cari dengan cara yang betul. Cara yang betul kita supaya kita tak terpesong akidah. Kalau kita terpesong akidah susah, sebab kita kalau kita jadi tauladan, contoh untuk masyarakat, kita kena cari yang betul-betul kuat macam sumbernya untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan kita terpesong. Kalau kita terpesong, kalau kita sebar ke masyarakat, kalau masyarakat tak tahu, masyarakat pun juga terpesong. Jadi kita sebagai manusia kena cari maklumat yang sahih agar kita berkongsi dengan masyarakat, kita boleh menyatukan sesama kita. InsyaAllah Allah akan meredai perjalanan hidup kita. Okey, yang seterusnya ke-8 iaitu fenomena kemasyarakatan dalam pembentukan akhlak Islamiah. Okey, yang pertama, membuat kerja rumah antara suami, isteri dan juga anak-anak. Ini adalah bertujuan untuk membentukkan atau pembentukan institusi kekeluargaan dan juga membentuk akhlak Islami dalam keluarga. Dalam kata mana lain, itu kita jangan mengharapkan orang lain saja. Kita sebagai ketua keluarga berperanan besar dalam membentuk keluarga yang harmoni, keluarga Islami, agar anak-anak isteri kita ikut apa yang kita buat. Kita kena bersama-sama berganding bahu, sesama membentuk keluarga yang bahagia. Kita kena menunjukkan contoh yang baik untuk anak-anak isteri kita agar mereka tahu apa yang perlu, apa yang utama dalam membentukkan keluarga Islami ini. Okey, yang kedua, bermuamalat ataupun perlakuan dengan hamba dan juga manusia dengan manusia yang lain. Dalam kata mana lain, agama ini menyuruh kita untuk bermuamalat dengan hamba dengan cara muamalah yang baik. Kita ada cara-cara yang betul lah. Kita ikut yang cara benar. Okey, yang seterusnya, dan ke atas Muslim itu memegang ke atas akhlak Islamiah, yang mana membawa gambaran kepada agama Islam kita dengan mencontohi akhlak Rasulullah dalam bermuamalat dengan hamba dan juga manusia umumnya. Kini kita kena menunjukkan contoh yang baik dan juga kita mengikuti cara Rasulullah SAW dalam bermuamalah antara sesama manusia dengan manusia yang lain. Dengan makna kata lain, kita ikut contoh yang baik daripada zaman Rasulullah agar dalam masa akan datang juga kita boleh memberi contoh dan juga menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat yang lain juga. Dan masyarakat lain memberi manfaat juga kepada orang lain. Supaya kita sama mendapat manfaat antara satu sama lain. Itu yang utamanya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Alia Syukrina Binti Zakaria. Nombor matrik 051601. Baiklah, saya akan menyambung perbentangan pada muka surat 86 sehingga 89 pada poin yang ketiga, iaitu poin ketiga tabarush. Poin ketiga adalah tabarush. Tabarush ini seperti mana kita tahu merupakan satu perkara yang memperagakan keindahan yang dilakukan oleh kaum wanita, yang mana peragaan itu dapat menarik perhatian kaum lelaki dari aspek syahwat dan juga mendedahkan kecantikan mereka. Baik, seperti mana kita tahu, tabarush ini bukan sahaja melalui perhiasan ataupun kecantikan semata-mata, tetapi melalui juga cara berjalan, tutur kata dan juga pergaulan. Jadi wanita Muslim ini mendapat hak dari perundangan Islam bagi melindungi kesucian dan mengangkat martabat tinggi seorang wanita, dan pakaian bagi wanita itu merupakan satu tanda penyembunyian dan juga kesopanan bagi mengelakkan fitnah ataupun bagi mengelakkan perkara-perkara tidak diingini daripada berlaku dan juga diperlihatkan kepada orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Islam itu bukanlah untuk menyekat kebebasan seorang wanita, tetapi untuk melindungi maruah wanita dan juga menjaga kebajikan mereka.
Kita tengok pula makna ittaqain. Ittaqaihin, apakah makna itu? Makna adalah hindar ataupun elak ataupun pisah. Okey, bagi mengelakkan ataupun hindarkan mereka, menjauhkan diri daripada punca-punca hasutan. Jadi salah satu sebab hasutan adalah wanita. Kerana wanita itu kelihatan dihiasi dengan kecantikan dan juga perhiasan diri bagi tujuan memperlihatkan kecantikan dan juga perhiasan mereka. Jadi seperti mana kita tahu, fitnah terbesar bagi kaum Bani Israel pada ketika itu adalah kaum wanita. Seperti mana kisah Nabi Yusuf yang telah digoda oleh Zulaikha. Jadi Allah ini telah memerintahkan Nabi untuk memerintahkan kepada kaum wanita untuk berhijab, untuk menjauhkan diri mereka daripada punca-punca yang tidak bermoral juga yang tidak elok. Jadi Tuhan ini telah memerintahkan wanita untuk menutup perhiasan mereka kecuali kepada mahram mereka, seperti mana tertulis dalam surah An-Nur ayat 31. Baik, seterusnya mengenai as-sunnah al-ijtimaiyah. Apa itu maksud as-sunnah ijtimaiyah? Sunnah ijtimaiyah ini adalah norma sosial. Ibnu Khaldun mendefinisikan norma sosial sebagai satu kaedah dan juga trend yang menjalankan perjalanan kebiasaan dan juga disertai dengan sifat pembinaan. Apa tahu norma sosial ini adalah satu perkara kebiasaan umum ataupun aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam sesuatu kelompok masyarakat dan memiliki status sosial. Maknanya di sini norma sosial ini merupakan satu kebiasaan lah. Okay, dalam satu masyarakat, norma sosial ini merupakan satu kesepakatan bersama yang umumnya tidak bertulis tetapi sangat ditaati, dan siapa yang melanggar norma sosial itu akan dikenakan hukuman. Jadi hukuman yang bertulis merupakan adat, hukuman yang tidak bertulis dinamakan sebagai satu adat, juga hukum yang bertulis dinamakan sebagai undang-undang yang tunduk pada kenyataan ataupun fakta sosial. Okey. Jadi seperti mana kita tahu, agar itu kita benar-benar memahami norma-norma sosial dan mewujudkan sepenuhnya, dan kita sebagai umat Islam ini harus kembali kepada Al-Quran dan juga merenungkannya. Kerana Al-Quran ini, suci ini membawa umat Islam kembali kepada kehidupan normal, kerana hidup ini saling berkaitan. Maksudnya, suatu perkara itu mempunyai sebab ataupun berkaitan antara satu sama lain. Baik, seterusnya, contoh kepada norma sosial ini. Yang pertama, kerosakan negara melalui kemewahan dan juga rasuah. Hikmah dan sunnah Allah ini telah ditetapkan dalam penciptaan bahawa setiap bangsa yang melakukan kebaikan akan mendapat pahala, dan juga setiap bangsa yang melakukan hal-hal yang terlarang akan mendapat hukuman. Dan hukuman yang cepat di dunia merupakan satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang pertama, hukuman gerhana matahari seperti banjir, gempa bumi dan juga kebuluran. Jadi kerosakan masyarakat ini sering timbul akibat daripada korupsi para tua. Para tua maknanya pemimpin yang teratas dan juga pemimpinnya yang terbuka, kerana golongan inilah yang menentukan, yang dapat membaiki apa yang rosak dan menetapkan apa yang bengkok. Dan jika hal itu betul, dia merupakan seorang pemimpin yang adil, dan juga bila pemimpin itu rosak, maknanya ia akan menjadi korupsi, dan korupsi itu ataupun rasuah itu akan meresap ke dalam kegelapan rakyat. Yang kedua, kehancuran negara oleh gangguan dalam pemerintahan keadilan. Baiklah, yang kedua ini berkaitan dengan pemerintahan yang berasaskan keadilan. Seperti mana kita tahu, keadilan adalah puncak semua kebajikan dan juga keistimewaan Tuhan yang bebas daripada kekurangan. Dan untuk alasan ini, seluruh syariat Islam didasarkan kepada keadilan dan juga memerangi ketidakadilan. Dan itulah sebabnya hukum Islam itu semuanya berdasarkan kepada keadilan dan juga perjuangan untuk menentang ketidakadilan. Seperti mana yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90. Yang saya boleh katakan di sini, seseorang itu apabila dia adil, jadi seseorang yang berkuasa itu yang mencuri
perlu menghukum dan juga tidak perlu dan dilarang untuk meninggalkan begitu saja, dan juga sama juga dengan golongan lemah yang mencuri, maka tetap akan dijatuhkan hukuman. Jadi perkara itu bukan satu keadilan. Jadi dalam hal ini Ibnu Khaldun mengatakan ketidakadilan itu akan merosakkan urbanisasi dan kembali kehancuran ke negara-negara melalui kelaziman dan juga kerosakan. Jadi pentingnya keadilan dalam sesebuah pemerintahan bagi menjamin kebajikan masyarakat dan juga kestabilan negara. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan lanjutkan kepada poin yang ketiga kepada sahabat saya, iaitu saudara Naim Syawal. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Syawal bin Kamil, bernombor metrik 050227. InsyaAllah saya akan sambung daripada pembentangan saudari Alia Syukrina sebentar tadi. Saya akan sambung dengan poin yang ketiga. Poin ketiga ialah Qanun At-Taqlid, yang bermaksud undang-undang tradisi. Saya terjemah secara langsung bagi memendekkan video ini agar tidak terlalu meleret. Baiklah, di antara sunnah Allah dalam masyarakat adalah sunnah simulasi dan tradisi. Ada juga yang menggambarkannya sebagai naluri manusia di atasnya, dan di antara mereka yang menganggapnya sebagai hukum. Para penyelidik dalam bidang sosiologi berminat untuk mempelajari tradisi dan kesannya terhadap kehidupan sosial. Dan di antara mereka yang mendahului mereka tak lain tidak bukan adalah sarjana Ibnu Khaldun, yang menyebutnya sebagai simulasi, menyerupai atau pemodelan, dan telah berkata sesungguhnya ia mempunyai peranan dalam penyebaran tamadun, dan khususnya dalam pendidikan, di mana individu itu menyerupai satu sama lain ataupun kumpulan yang menyerupai satu sama lain, serta anak-anak yang menyerupai ayah mereka dan pelajar menyerupai guru mereka. Poin yang seterusnya adalah أثر تكاثف الناس وتخلقهم في الحياة الاجتماعية, yang bermaksud kesan kajian dan sikap ingin tahu terhadap kehidupan sosial. Mana-mana masyarakat yang terdiri daripada individu mempunyai hubungan sosial yang berterusan, dan dari jumlah individu inilah populasi masyarakat terbentuk. Jadi populasi ini adalah elemen asas masyarakat dan kekuatan efektif yang mempengaruhi perkembangan sosialnya. Para ulama juga telah berminat untuk mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan populasi dari segi kesesakan kecil, kepadatan, taburan dan kesan semua ini terhadap kehidupan sosial. Kajian ini dikenali sebagai kajian demografi. Ibnu Khaldun juga berpendapat Ibnu Khaldun berada di warisan depan para ulama ini, seperti yang dikatakan, wabak maut ini meningkatkan dan memelihara keseimbangan penduduk dengan kekuatan Allah yang Maha Esa. Poin seterusnya adalah وتتوقف التغييرات السكانية في أي مجتمع على عدة أمور منها, yang bermaksud perubahan demografi dalam mana-mana masyarakat bergantung pada beberapa perkara, termasuk anasir as-sukan, dan yang kedua al-harkatu as-sakaniyah. Anasir as-sukan bermaksud unsur-unsur populasi. Al-harakat sukaniyah pula bermaksud pergerakan penduduk. Anasir as-sukan,
unsur-unsur populasi. Mereka bermaksud lelaki, wanita, anak-anak, orang tua dan nisbah masing-masing dari yang lain dengan yang lain. Faktor terpenting yang mempengaruhi unsur ini adalah umur dan juga jantina. Dari segi umur, penduduk dibahagikan dari segi kepada beberapa kategori, iaitu kanak-kanak, belia dan orang tua. Jelas sekali masyarakat dipengaruhi sebahagian besarnya oleh nisbah setiap kumpulan ini dengan kumpulan lain, dan kepada jumlah penduduk, taburan populasi mengikut kumpulan umur yang berbeza memberikan petunjuk mengenai jenis masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dari segi jantina pula ialah yang merujuk kepada nisbah bilangan lelaki dan wanita dengan jumlah penduduk. Kepentingan jantina disebabkan oleh fakta bahawa pekerjaan yang produktif dijalankan oleh populasi lelaki, bukannya wanita. Yang seterusnya adalah pergerakan penduduk. Pergerakan penduduk ini merujuk kepada pergerakan penduduk di dalam dan di luar komuniti yang sama, kepadatan mereka, perubahan jumlah mereka, peningkatan dan penurunan, dan juga faktor terpenting yang mempengaruhi pergerakan penduduk adalah status kelahiran, kematian dan migrasi. Seterusnya, tazayid as-sukan fil watan al-arabi, yang bermaksud pertambahan penduduk di dunia Arab. Kajian mengenai pertambahan penduduk adalah langkah penting dalam proses perancangan, pembangunan ekonomi, sosial dan bandar. Dan statistik yang berkaitan dengan penduduk menunjukkan peningkatan populasi di dunia Arab pada kadar yang tinggi dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Sekian saja pembincangan daripada saya. Pada akhir kalamnya, saya berharap segala pembincangan daripada seluruh ahli kemuliaan saya, daripada pertama sampailah saya yang terakhir, agar dapat difahami, tidak banyak pun tidak mengapa, asal dapat sedikit pun sudah cukup. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.